Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. So, hari ini merupakan episod MPOV yang terakhir ataupun episod MPOV yang istimewa yang kita bawakan kepada anda untuk MPOV The Untold Story, podcast MPP UiTM Cawangan Melaka yang bersama Nas pada hari ini iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Rasdi bin Zaini merupakan Rektor UiTM Cawangan Melaka. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, Nas, sihat. Alhamdulillah. So pertamanya terima kasihlah jemput saya untuk episod yang terakhir khas podcast MPP. Jadi saya rasa berbanggalah dijemput oleh MPP sendiri untuk bersama dalam episod akhir. Okay, terima kasih kepada semua. Okey, Prof. Prof, hari ni kita bawa untuk episod yang istimewa ataupun episod orang kata episod yang terakhir lah bagi kami merupakan MPP sesi yang lepas yang mana kita bawa episod ini berkenaan tentang topik UiTM, Jasin dan Bandaraya dianaktirikan. Benarkah? Gitu, Prof. So mungkin hot macam itu, tapi mungkin kita akan hari ini kita akan berkupas lebih lanjut lah berkenaan tentang perkara tersebut. Sebab kalau realitinya di orang kata mahasiswa ataupun mahasiswi kat luar sana, netizen lah orang kata kan, student-student kat luar sana dia akan macam Alur Gajah dapat semuanya sebab Alur Gajah Indo. Tapi tiba-tiba kenapa KBM dengan KJM dapat macam ni. Kita orang dianaktirikan ke? Macam tu. So insya-Allah, Prof, hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut berkenaan tersebut. So sebelum itu, soalan pertama saya lah kepada Prof sendiri, UiTM Cawangan Melaka. Apa yang Prof boleh describe secara simple and easy tentang UiTM Cawangan Melaka? Okey, baik. Saya rasa soalan yang bagus untuk pembukaan ini. Untuk makluman saudara Nas dan semua warga UiTM Cawangan Melaka. UiTM Melaka ni pada asasnya kita dah hampir 30 tahun dah. Ya. Dan pada tahun 1993, 1994 sebenarnya. Dan bermula daripada kampus bandar. Kemudian kita ada kampus Lendu lah yang paling popular kita panggil, kampus Alur Gajah. Dan kita ada yang bongsu iaitu di kampus Kampung Sri Mendapat di Jasin. So alhamdulillah kita berkembang sehingga kini kita ada populasi pelajar 14,664 orang pelajar. Dengan kekuatan staf kita ada hampir 1,000 orang sekarang ini. 555 pensyarah dan selebihnya adalah staf pentadbiran dan sokongan lah. Jadi UiTM Melaka ni kita ada 39 program. Ada terdiri daripada 7 program, 7 fakulti lah. Ya. Jadi komposisi 39 program sebenarnya agak besar bagi sebuah kampus. Kalau selepas Shah Alam mungkin kita antara kampus cawangan yang terbesar. Jadi itulah satu keunikan bagi UiTM Cawangan Melaka. Negeri kecil tapi kita ada 3 kampus dan kita ada pelbagai program, pelbagai fakulti dan college. Jadi di situlah sebenarnya satu kita nampak kepelbagaian di antara program-program disiplin yang kita ada. Dan ini adalah satu unik bagaimana pelajar-pelajar daripada program-program daripada fakulti-fakulti dan college yang dapat belajar di bawah satu bumbung. Dan di mana kebanyakannya kita mempunyai pensyarah-pensyarah yang berpengalaman, pensyarah-pensyarah yang mempunyai semangat, dedikasi, kerja dan komitmen yang tinggi, termasuk staf-staf. Sebab itu UiTM Melaka saya percaya kita sering melahirkan kepimpinan-kepimpinan pelajar-pelajar yang mana kita pun dapat lihat alumni kita alhamdulillah berjaya di luar sana. Dan insya-Allah yang bakal dan teruti yang akan mengikuti langkah-langkah tersebut pelajar-pelajar yang kini yang sedang menjalani pengajian di UiTM Melaka. Itu sedikitlah tentang UiTM Melaka. Kalau kita nak kupas lebih jauh insya-Allah
Kita akan dapat dengar kan sendiri. Dan untuk makluman semua, kita boleh pergi kepada laman web kita sendiri kan, kita dapat lihat dan kita dapat membaca apa yang kita ada di dalam UiTM Melaka itu sendiri. Kalau bercakap tentang mungkin tajuk tadi, anak tiri dan sebagainya, sebenarnya kalau untuk perkara itu tidak berlaku sama sekali sebenarnya. Mungkin apa yang kita dapat lihat dan kita dapat pelajar dapat melihat antara 3 kampus, masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing. Betul? Ya. Kalau kampus itu terbina ada banyak latar belakangnya. Contohnya kita lihat di Jasin sendiri yang terbaru. Kampus ini sebenarnya kampus baharu bermula pada Februari 2014. Dan kampus ini berasaskan, kalau kita tengok, program adalah semuanya sains dan teknologi, SNT. Jadi kalau college pengajian pengkomputeran dan matematik, itu adalah asas bagi SNT. Kita ada 5 program ijazah, 1 program diploma. Dan kita juga ada di situ Fakulti Peladangan dan Agroteknologi. Ada 17 program di situ. Ya, daripada diploma sehinggalah pengajian di peringkat ijazah sarjana. Jadi sudah tentu asasnya kita dapat lihat penyediaan fasiliti juga pada asasnya hampir semuanya sama. Tetapi mereka dapat satu infrastruktur dan infrastruktur yang baru. Kan kalau dibandingkan di sini. Tapi kalau dari sudut infrastruktur yang lengkap, kampus Alor Gajah sudah pastinya lengkap. Sebab tu Prof. Prof. Dia berbalik kepada soalan kita yang kedua. Iaitu fasiliti di kampus Jasin dan Bandaraya Melaka tak sehebat Alor Gajah. Mengapa Prof? Mungkin Prof boleh jawab. Okey, baik. Kalau kita lihat contoh, di bandar pada asasnya kita tahu program yang ada di situ adalah program ijazah. Kebanyakan ijazah ataupun ijazah sarjana muda. Dan ada juga program peringkat postgrad. Bangunannya kalau kita lihat, dia setempat, satu bangunan 16 tingkat. Dan setiap aras itu kita menggunakan sepenuhnya ruang. Kalau nak dibandingkan dengan kampus Alor Gajah, kalau kita tengok dia punya layout dia, kita berbeza dengan kampus bandar. Kita mempunyai bangunan yang boleh dikata berselera. Betul. Dan mempunyai keluasan tanah yang besar, hampir 400 ekar. Di sini sahaja. Tapi kalau di bandar, itulah bangunan satu bangunan. Kemudian kita adalah bangunan untuk college. Dua, kita ada siswa, kita ada siswi. Kenapa saya kata dia berbeza? Di sini kita ada padang, kita ada pelbagai fasiliti. Betul. Dan kita boleh ada disebabkan ruang yang kita ada. Betul. Jadi sudah tentunya dia berbeza di kampus bandar. Tetapi kita tidak mengabaikan untuk memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar di sana. Tetapi kebanyakan ruang dan di sana untuk sukan contohnya, ada ruang-ruang yang kita sewa. Tapi kosnya agak tinggi sedikitlah berbanding di sini. Itu bezanya. Bukan membawa maksud kita mengabaikan atau dianaktirikan. Compare di Jasin juga sama, perkara yang sama. Sebab itu sebagai kampus yang baru, dan kampus Jasin ini sebenarnya adalah kampus yang dibina daripada konsep PFI, Private Fund Initiative. Dia berbeza dengan kampus yang kita kenali sebagai konvensional. Kampus di sini, Alor Gajah, adalah kampus konvensional. Tetapi kampus di Jasin, dia berasaskan konsep PFI. So dia ada beberapa syarat yang kita perlu patuhi. Jadi sudah tentunya dalam proses tersebut, kita masih lagi terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak konsesi. Walau bagaimanapun kita masih melaksanakan proses PMP, proses untuk penambahbaikan. Yes, penambahbaikan akan dilaksanakan dari masa ke semasa. Saya percayalah warga semua faham
untuk penambahbaikan kita perlukan masa, kita perlukan kewangan, dan kita perlu melihat juga keperluan program dari masa ke semasa. InsyaAllah UiTM, untuk makluman, pihak pengurusan tertinggi UiTM sendiri di Shah Alam sendiri amat sebenarnya membantu kita. Itu warga, siswa-siswi semua kena sedar, sebenarnya kita sentiasa, setiap apa yang keperluan yang kita perlu dari masa ke semasa, kita akan bawa, kita akan majukan permohonan tersebut untuk kita selari dengan perkembangan keperluan kurikulum kita, co-kurikulum kita, dan keperluan pelajar itu sendiri untuk pengembangan orang kata sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai ciri-ciri holistik itu sendiri. Okey, Prof. Bercerita berkenaan fasiliti kan, seperti mana yang kita tahu, jadi dan Prof pun dah jelaskan berkenaan tentang Jasin dan KBM. Kita nak tahu juga sebenarnya Jasin dan KBM fasiliti mereka di sana mencukupi ataupun tidak sebenarnya. Okey, bagus, satu soalan, sebab kita soalan ini sebenarnya boleh menjelaskan kan, apakah keadaan kita sekarang ataupun kesediaan kita, fasiliti yang kita ada, adakah menepati itu keperluan-keperluan semasa pelajar, staf dan keperluan-keperluan PMP kita, pengajaran dan pembelajaran. Pada asasnya kita mempunyai asas yang mencukupi. Asas-asas itu kita ada. Tetapi saya tak boleh kata semuanya telah cukup untuk siswa dan siswi. Walau bagaimanapun, ada setengah-setengah ataupun kelengkapan yang kita masih mempunyai kekurangan. Contohnya ada setengah kampus kita tak ada dewan, contoh. Ada setengah kampus kita tak ada mempunyai padang, kita tidak mempunyai fasiliti seperti gimnasium dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya katakan, kita cuba memenuhkan keperluan-keperluan tersebut dengan cara kita menampung. Kita ada alternatif, pelbagai alternatif. Apa yang pihak pengurusan fikirkan adalah untuk kita mengadakan ataupun mencukupi, melengkapkan keperluan-keperluan ini, kita perlu mempunyai perancangan yang rapi. Dan juga kita juga perlu mempunyai kewangan yang bersifat lestari. Sebab setiap aset, setiap bangunan, setiap kelengkapan dan setiap peralatan perlu diselenggarakan. Apabila kita buat perolehan, alat-alat ini, aset-aset ini kita perlu selenggara. Bukan bermakna kita sekali dapat, kita terus gunakan. Betul. Tanpa memikirkan penyelenggaraan, siapa yang nak jaga, di mana tempat yang selamat, keselamatan pelajar, keselamatan warga dan keselamatan umum. Dan yang paling penting adalah kelengkapan ini perlu memberi manfaat yang sepenuhnya, yang orang kata dengan cekap. Jadi sebab itu apabila kita buat perancangan yang rapi, kita selalu prioritaskan, kita beri keutamaan. Sebab kita setiap kali kita dapat bajet itu perlu diagihkan pada tempatnya, pada keperluan yang sangat diutamakan. Betul. Kita ikut ranking dia kan. Jadi begitulah saya selalu menjelaskan kepada semua PTJ, maknanya semua bahagian-bahagian unit, especially fakulti, kemudian unit-unit HEP, pelajar-pelajar, dan kemudian semua bahagian-bahagian yang lain. Apabila membuat permohonan, kita akan melihat semua ciri-ciri yang saya maksudkan tadi sebelum kita buat permohonan, dan kemudian barulah kita cadangkan atau kita buat permohonan kepada bajet tersebut kepada pihak yang lebih tinggi lah. Contohnya kita minta bajet daripada UiTM Shah Alam. Setiap tahun kita terima bajet pengurusan, bajet mengurus. Bajet mengurus ni maksudnya operasi. Apa yang kita perlukan,
untuk kita laksanakan PMP. Itu setahun ke macam mana, Prof? Itu setahunan, Untuk tahun. setiap tahunan. Sebab itu, bila saya sebut setiap kampus ini dia menerima bajet masing-masing. Bukan UiTM Melaka terima dan kami agihkan untuk Jasin berapa, untuk kampus bandar berapa. Biasanya mengikut bajet, mengikut kita punya perbelanjaan, ya. Trend perbelanjaan ini dianalisa dan dipantau pihak bendahari di sini dan di Shah Alam. Dan kita rekodkan semua segala perbelanjaan. Jadi perbelanjaan ini menjadi asas, trend ini menjadi asas untuk bajet pada tahun-tahun mendatang. Jadi sebab itu kita tak boleh, itu saya kata sebenarnya pembagian itu adil, sama, mengikut keperluan. Jadi apa yang kita dapat, yang paling penting adalah saya juga dibantu kan oleh timbalan-timbalan rektor dalam untuk melaksanakan contohnya hal ehwal akademik, hal ehwal pelajar, kemudian ada penyelidikan jaringan industri kan, dan juga saya ada unit-unit lain bendahari untuk pendaftar yang menguruskan huruf tabir human resource, dan saya juga ada dibantu oleh 2 cawangan iaitu penolong rektor yang mengawal tadbir urus dan juga kewangan di kampus di Bandaraya dan juga di Jasin. Jadi kami sentiasa bermesyuarat bulanan mengikut tadbir urus yang diperlukan mengikut jawatan kuasa yang telah ada dalam setiap kampus. Jadi sebab itu saya kata untuk bagi perkhidmatan untuk fasiliti ni saya kaitkan balik. Jadi sebenarnya kita melihatnya secara terperinci apa keperluan pelajar mengikut satu PMP. Kedua, co-curriculum kan, apa aktiviti dan termasuklah sukan. Itu untuk pembangunan pelajar. Sebab pelajar ni adalah stakeholder yang pertama, yang paling penting. Itulah pelanggan kami yang paling utama. Tapi kita dalam sistem UiTM, kita tak anggap pelanggan. Betul. Itu adalah warga dan keluarga kita. Betul. Okay. Jadi sebab itu untuk semua siswa-siswi kita terima juga kan, macam saudara Nas sebut MPP membawa suara. Sebab bukan semua isu yang kita dapat lihat dan berlaku dari masa ke semasa. Sebab itu kita juga mengharapkan pelajar-pelajar ada persatuan, ada kelab, banyak platform, termasuklah MPP. Sebab MPP ni adalah wakil rakyat kepada pelajar untuk menyampaikan segala permasalahan isu untuk demi kebajikan. Jadi saya rasa sebenarnya itulah kekuatan yang MPP pelajar ada, siswa, suara-suara untuk menyampaikan supaya kita dapat boleh ambil buat tindakan yang lebih action. Kadang-kadang lambat. Betul. Saya faham kita nak tunggu report, aduan kan. Ada masa kadang kita kena proaktif. Kita tak nak terjadi. Kita nak biar dia pelajar dapat benefit sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Contohnya risiko kan. Jadi itu sebab saya kaitkan juga ada juga fasiliti yang masih kurang. Saya tak nafikan. Kita perlu, tetapi belanja kita kena rancang betul-betul belanjawan dan kita akan buat perolehan yang pada masa akan datang. Okey, Prof. Bercerita berkenaan tentang tadi Prof kata MPP menjadi suara pelajar. So seperti yang kita sedia maklum yang mana MPP sekarang kita dah masuk untuk pemekasaan mahasiswa. So apa komen Prof sendiri berkenaan tentang pemekasaan mahasiswa yang mana orang kata MPP yang akan datang ataupun MPP yang sekarang ini sesi 2324 ini mereka akan mengurus dan juga membahagikan, katanya lah membagikan duit program kepada kelab dan persatuan di dalam UiTM itu sendiri. Okey, baik. Saya dari kacamata pengurusan dan dari kacamata pihak pendidik ataupun pensyarah. Sebenarnya pemekasaan pelajar ni kita lihat
sebenarnya daripada masa dulu lagi, pelajar telah berkembang. Telah kita lihat daripada satu zaman ke satu zaman. Suara pelajar ni kita dengar dari dulu. Tetapi kali ini pemekasaan pelajar saya nampak akan lebih luas, lebih jauh dan lebih berani sebenarnya. Dan keputusan ini saya yakin daripada pihak kementerian telah putuskan dan juga di pihak pengurusan tertinggi UiTM melihat pemekasan pelajar ini menjadi semakin signifikan dan relevan pada masa sekarang. Memandangkan kalau kita tengok generasi sekarang mempunyai maklumat, data di ujung jari. Berbanding dengan zaman orang kata 10-20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas. Zaman itu kebanyakan kita berkomunikasi secara terus. Sekarang ni pelajar boleh penetrate, boleh menembusi dan boleh dapatkan maklumat. Dan bila sekarang sesi pembelajaran, kita pun dapat lihat juga berlaku lagi satu proses. Kita dah ada hybrid, ada virtual. Dan di sini kita dapat lihat lagi satu perkembangan baru, pemekasaan. Dari sudut bukan sahaja diberi kepercayaan untuk baru-baru ini. Tahniahlah saya ingin ucapkan bagaimana perjuangan MPP yang baru-baru ini untuk disuarakan dan didengari oleh menteri yang amat berhormat menteri dan kemudian diperkasakan dan diturunkan kepada universiti-universiti dan disambut oleh MPP dan pelajar untuk memegang satu tanggungjawab menjalankan pemilihan sebenarnya. Dan alhamdulillah berjaya dan kita dapat tengok. Dan ini sebenarnya satu langkah yang berani sebenarnya. So, sebab saya kata di kaca mata kita melihat kepercayaan ini diberi dan kita mengambil inisiatif tersebut. Tapi dalam masa sama kita mengambil bukan lepaskan begitu saja, kata orang yang kita tak lepaskan begitu saja. Tapi melalui proses pembelajaran, pendidikan. Kita ambil langkah proaktif lah. Kita train dulu untuk sebagai bagaimana menjadi sekretariat dan untuk sebagai macam SPR lah contohnya kan. Betul. Dan kemudian bila MPP dilantik dan kita nampak sekarang ini permekasaan dari sudut tanggungjawab. Betul. Kita pun mungkin akan laksanakan. InsyaAllah akan laksanakan. MPP akan diberi kuasa untuk mengurus sedikit bajet lah yang akan diberikan untuk mengurus aktiviti di dalam kelab dan persatuan. Ini sekali lagi sebenarnya sebab kita apabila memegang amanah dan tanggungjawab untuk kita bertanggungjawabkan ke atas MPP, pada pandangan saya kita tak boleh lepaskan begitu saja dan kita tak mahu sebagai kepimpinan, role model melakukan kesilapan demi kesilapan. Maka mereka juga perlu dilatih sekali lagi. Mengikut proses, tata cara dan ini akan develop lagi keyakinan di dalam mengurus kewangan dengan baik. Menjadi seorang ketua yang berkeyakinan di dalam melaksanakan tanggungjawab ke atas kewangan tadi dengan penuh amanah dan integriti. Dan ini sudah saya kata di mata kaca. Kalau dididik betul-betul mempunyai satu proses kerja yang baik, dan insya-Allah dengan penasihat-penasihat yang bersifat independen lah, sebab kita nakkan MPP itu sendiri berkecuali. Tetapi perlu dibimbing supaya kita tidak terkeluar daripada garis panduan. Jadi insya-Allah sebab itu saya kata dalam pemekasan pelajar juga sebenarnya bukan sahaja dilihat dari sudut dipertanggungjawabkan di kewangan, bukan sahaja dipertanggungjawabkan untuk memilih kepimpinan. Sebenarnya pemekasan pelajar ni lebih luas konsep dia sebenarnya. Contoh, kita di universiti bagaimana kita rasa kebertanggungjawaban, sayangnya kita terhadap universiti contohnya. Pemekasaan itu membawa maksud sebenarnya bagaimana memperkasakan nilai dalaman terhadap sayangnya kita kepada universiti itu.
yang mendidik kita, yang meluarkan kita, menjadi kita daripada orang kata mutiara, ya. Kita keluarkan daripada lumpur itu menjadi suatu mutiara yang bernilai, ya, ataupun satu permata yang digilap. Jadi maksud saya, apabila dia ada rasa sayang dan tanggungjawab, bila kita ada satu-satu contoh isu semasa, contohlah kita menghadapi cabaran kewangan di peringkat universiti, adakah pelajar bersedia membantu universiti dari satu sudut? Contohnya, kita bergerak dalam satu situasi, kita mampu menjalankan aktiviti tanpa semuanya berasaskan duit. Contohnya, kan, kita boleh menjalankan aktiviti yang kreatif, bekerjasama dengan luar. Kita boleh buat gotong royong, betul, kan? CSR, dan kita bersedia jugalah untuk menaikkan dengan kekurangan. Ini contoh, kita menghadapi contohnya cabaran-cabaran bersama. Itu yang maksudnya lebih luas. Pemerkasaan siswa-siswi kita yang bersedia menghadapi bersama. Bukan sahaja menjadi satu warga yang bersifat komen, condemn. Bukan saya kata tak boleh, tetapi kita mempunyai sifat yang sayang kepada universiti kita dan memahami situasi universiti kita. Itu pemerkasaan. Contohnya apakah kita kalau keluar, kita rasa terpanggil tak nak membantu universiti? Itu satu lagi kan, yang saya maksudkan pemerkasaan, jati diri. Bagaimana kan mereka ni pastinya bila balik, keluar, berjaya, dan mereka ni akan kembali. Itulah hasil yang sebenar. Dan kalau kita bandingkan dengan pemerkasaan yang kita maksudkan, sebenarnya kita diberi tanggungjawab tetapi kita tidak tahu nilainya. Maksud saya itu lebih bernilai. Itulah pemerkasaan pelajar, untuk pelajar mempunyai satu kesedaran yang tinggi, yang jauh, kan? Dan seorang yang matang. Inilah maksud saya dari kacamata pengurusan adalah pemerkasaan pelajar. Okey, Prof. Kita dah bercerita berkenaan tentang fasiliti di Jasin, di KBM dan juga di Alukaca sendiri. Dan mungkin tahun 2024 itu sendiri, mungkin tahun orang kata tahun barulah. Dan kita baru masuk Januari dan sebagainya. Mungkin apa perancangan mungkin daripada pihak pengurusan UiTM Johor Melaka sendiri untuk inisiatif penambahbaikan secara ringkas lah, Prof. Secara ringkas, inisiatif penambahbaikan bukan sahaja dekat kampus Alor Gajah, malahan dekat kampus Jasin dan juga kampus Bandaraya Melaka. Okey, bagus Nas. Saya pertamanya tak terlambat saya nak ucapkan selamat tahun baru kan kepada siswa-siswi 2024. Sebab bila bermula dengan tahun baru, selalunya kita penuh dengan azam baru. Betul. Jadi sudah pastinya UiTM Melaka, kita sebenarnya setiap organisasi lah, UiTM mana-mana sekalipun, mereka akan mempunyai perancangan, dipanggil perancangan strategik. Dalam perancangan strategik untuk di UiTM Melaka, kita telah buat sebelum ini. Dan kita berdasarkan kepada 3 asas, daripada hala 7 kementerian, hala 7 universiti dan juga termasuk amanat misi. Dan kita juga gunakan asas daripada SDG, Sustainable Development Goals, dan kita juga gunakan asas-asas kementerian punya perancangan strategik. Jadi asas ini sebenarnya kita buat untuk tahun 2024. Kita melihat ke mana kita nak capai, apa yang kita nak capai. Dan kita telah ada PI. Dan PI ini diturunkan kepada universiti. Kita ada banyak PI, alhamdulillah 72. Semuanya menjurus kepada pembangunan akademik itu sendiri. 72 asas itu yang mempunyai pembangunan pelajar. Kita melihat kemenjadian pelajar yang disokong oleh elemen-elemen kualiti kecemerlangan akademik. Kita melihat kecemerlangan dari sudut kita punya infrastruktur dan sebagainya. So macam Nas katalah, so saya ringkaskan. Saya terpaksa ambil di skop yang besar sampailah yang kecil. So apa yang kita cuba dalam bahasa mudahnya,
supaya semua siswa-siswi faham. Pertama, contoh kita tengok di Jasin. Okey. Kita faham dari sudut infra, ada yang nak laluan jalan kaki, Betul. ada yang nak supaya yang mana jalan basah kan, kita tidak ada berjalan pavement dan Betul. sebagainya. Ada juga yang minta contoh air, kemudahan air, penapis air. penapis air. Dan ada pelbagai. Sebenarnya itu memang adalah satu keperluan asas yang perlu ada. Saya setuju sangat. Jadi asas-asas ini kita pecahkan kepada di bawah tanggungjawab bagi setiap PBJ. Betul. Ada yang tanggungjawab di college, ada yang tanggungjawab di bawah HCP, ada tanggungjawab pada bawah HCA, dan ada tanggungjawab daripada facility, kan? Ada bahagian keselamatan dan semua. Dan setiap bahagian ini sebenarnya akan hantar tahun ini kita nak buat apa, perancangan apa, kita nak bangunkan apa. Contoh, katalah kita ada aircon, ya, kita punya rosak, nak buat penggantian. Yang tu kita akan mohon bajet. Sebab kita tahu ada setengahnya lama. Contohnya di Alur Gajah. Kalau kita dulu yang rosak, so kita gantikan. Itu pun berperingkat. Kerana untuk kerenas dan semua, kosnya besar. Betul. Kalau nak tukar semua, kita mungkin perlukan jutaan ringgit. Betul. Jadi kita akan minta bajet daripada Shah Alam. Alhamdulillah tahun lepas kita dapat kelulusan. So dengan nilai 300,000 yang pertama, bajet tu kita dapatlah tukar sebahagian besar. So kita tukar. Kalau sebahagian besar contoh bengkel-bengkel, kan? KPSK contohnya. Ya, betul. Di Dewan Bendahara itu saya nampak. Dah lulus, kita dah buat kan. Itu 200,000. Ada 2 bengkel. Ada juga audit bilik-bilik kelas, kan kita tak dapat kita buat. Pelajar, macam ruang pelajar ni hari ini, dan juga kita punya pusat pelajar. Betul, anja siswa. So kita ada siswa kita buat. Di Ibnu Khaldun, so jumlah sebenarnya agak besar lah. Saya pun tak boleh dedahkan dekat sini. Alhamdulillah Melaka menerima besar jumlah bajet yang agak besar. Dan untuk di Jasin, kita pun ada perancangan untuk pelajar, contohnya nak dapatkan dewan seberguna. Alhamdulillah UiTM secara dasar lulus, tapi kita mohon bajet tersebut kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Faham. InsyaAllah kalau pada dasarnya kita boleh katalah kalau lulus insyaAllah. So dewan itulah yang akan Dia kena pakai lah. gunakan untuk pelajar di sana. Contohnya kita dapatlah dewan tersebut untuk dilaksanakan peperiksaan secara serentak, kan, secara beramai-ramai. Kita ada program-program atau khusus-khusus yang contohnya macam program-program yang umum, English dan sebagainya. Jadi itu dalam bukan perancangan lagi, permohonan dan perolehan kita cuba dapatkan bajet. Lulus di peringkat kredit insyaAllah. Kedua, kita juga untuk di kampus bandar, kita ada perancangan. Kita tahu college kita tak cukup. Kan? Betul. Jadi apa yang kita sekarang usaha, Alhamdulillah yang berbagai Datuk Isi dan juga MEU menyokong kita, kan. Dan kita ada membuat permohonan. Kalau diizinkan Allah dapat kelulusan, kita akan dapat buat perolehan satu bangunan daripada yayasan yang mana pelajar kita boleh dapat satu college lagi, penempatan. Dalam lebih kurang untuk 1,000 orang lagi. Jadi saya percaya kita dapatlah penuhi kota KPT yang mengatakan 70% kurang-kurangnya pelajar dapat duduk di dalam college. Dan insyaAllah yang ni usaha ni pun telah sampai ke peringkat MEU. Kita doakan sama-sama kalau dapat kelulusan proses tersebut, insyaAllah pada tahun hadapan dapatlah kiranya, kan, untuk keselesaan pelajar, untuk mereka belajar di UiTM kampus Bandaraya tu dengan lebih selesa, selamat, dekat untuk ke kampus. Jadi itu antara perancangan. Dan kita juga untuk bercakaplah tentang fasiliti ni, smart classroom contohnya. Kan? Kita tiga-tiga kampus ada smart classroom. Bajet ini memang kita dapat daripada pihak UiTM Shah Alam. Dan bajet ni dibangunkan, kan? Cuma ada yang siap pada tahun 2020, ada yang 2021, ada yang 2022. So bajet sudah pastinya. Pada asasnya infra tu semua sama, fasiliti yang ada semua sama.
Cuma ada juga yang dia update daripada masa ke semasa. Dan saya percaya keperluan bagi setiap program berbeza. Ada yang mungkin sekadar apa yang ada pada hari ini cukup. Betul. Tetapi ada program yang perlukan lebih ke hadapan. Sebab itu saya saya maklumkan kita memerlukan daripada keadaan, keperluan semasa. Kalau ada keperluan daripada kurikulum ataupun pembangunan kurikulum daripada program itu sendiri, insya-Allah kita akan tambah mengikut keperluan. Itu maksud saya Saudara Nas, supaya warga kita ni semua faham. Kenapa kan? Sedikit berbeza lah. Bukanlah semua sama kan? Sedikit berbeza. Saya tak nafikan. Tapi Alhamdulillah lah, asasnya kita perlu ada. Dan insya-Allah kita tahu satu smart classroom ni tak cukup. Kita ramai. Kan? InsyaAllah dari masa ke semasa, UiTM umumnya semuanya akan mensasarkan untuk kita tambah. Tapi dia mengikut secara berperingkat. Itu insyaAllah lah. InsyaAllah. Prof, ialah kan kita dah bercerita panjang berkenaan tentang City dan juga pemekasan masa itu sendiri, dan mungkin rasanya kita dah di akhir kita punya episod, yang mana sebelum kita berakhir, mungkin mahasiswa-mahasiswa kat luar sana dia nak tahu rektor kita ni bagaimana orangnya, dia punya ciri dia dan bagaimana orang kata latar belakang dan sebagainya, orang nak tahu. So mungkin Prof, sebelum kita berakhir, Prof boleh describe 3 perkataan untuk diri Prof sendiri. Okey. Nas, untuk menerangkan diri saya ni, itu adalah satu perkara yang jarang saya jawab. Okey. Tapi untuk siswa-siswi, sebab yang ini pun dikatakan podcast yang paling istimewa. Selalu banyak kita tak dedahkan. Betul. Cuma saya nak maklumkan pada siswa-siswi, hari ini saya berkongsi sebab saya dan warga semua pernah melalui, jadi saya bolehlah berkongsi. Sebenarnya sebagai seorang insan, memanglah kita penuh dengan kelemahan. Tetapi untuk berkongsi ada 3 asas yang kita kena pegang. Yang sebut 3 ya. Betul. Jadi 3 asas ni, yang pertama, kalau melihat dengan tanggungjawab saya sebagai rektor, yang paling penting kita mestilah bersifat amanah. Amanah. Amanah ni paling penting sebab itu adalah kepercayaan siswa-siswi, ibu bapa, ada stakeholder yang lain, kan? Meletakkan tanggungjawab dan amanah itu kepada saya, kan? Untuk memastikan UiTM itu bergerak dan dilaksana, dirancang, dan diuruskan, ditadbir dengan baik. Pertama, amanah. Kedua, yang paling penting, kita mestilah mempunyai sifat yang satu, tenang. Kenapa saya kata tenang? Ada orang kata cool, kan? Sebab dunia hari ini penuh dengan cabaran. Betul. Setuju. Kalau kita cepat melenting atau kita cepat marah, tenang ni maksudnya sabarlah, kan? Kita perlu mempunyai sifat tersebut kerana memandangkan kita tidak boleh cepat melatah, orang kata. Kerana kita kena mendengar, kita kena mengkaji, kita kena menghayati, kita kena analisa, dan barulah kita buat kesimpulan untuk sesuatu. Dan kalau boleh, kita kena dengar banyak pihak, kan? Dan kita tak boleh dengar satu pihak. Sebab maklumat pada hari ini kita perlu, kita semua maklum. Jadi dengan ketenangan, saya yakin dan sabar, kita yakin kita akan buat keputusan yang terbaik, kan? Untuk kita punya pelanggan-pelanggan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mesti satu yang paling penting, kita juga mesti ada sifat apa kita panggil kebersamaan. Itu penting. Sebab kita tak boleh bergerak seorang. Kita kalau nak cepat bergerak seorang, tapi kalau kita nak sampai sustain, kita kena gerak sama. Jadi satu ayat yang saya adalah kita kena bersama.
Ya, lebih-lebih lagi siswa-siswi yang ada dengan saya. Kalau kita tak bersama, kita tak boleh ke depan. Kita tak boleh majukan universiti ini. Jadi saya perlu bersama dengan staf-staf, dengan pensyarah-pensyarah, dan saya perlu bersama dengan siswa-siswi semua. Barulah kita boleh sama-sama sebenarnya merancang, sama-sama juga menjayakan misi, visi dan misi UiTM. Itu jadi saya harap kalau anak-anak, siswa-siswi semua yang ada di luar sana, kita kena pegang nilai-nilai murni tadi. Memang betul kita ada ESI, IDAT, tapi betul. Sebab diminta 3, saya ambil 3 yang utama ni, okay, untuk kita semua boleh memajukan diri kita. Ya. InsyaAllah, Nas. Saya juga nak ambil kesempatan ni juga, Nas, sebab melihat, okay, saya bertuah dapat duduk bersama dengan MPP yang ada sekarang, dan insyaAllah yang baru dilantik ni, dan juga saya berpeluang juga bersama dengan anak-anak dah ada depan saya ni sama, dan juga yang ada dalam talian, ya, bersama dengan kita semua. Sebenarnya untuk apabila kita ada peluang, kita kena rebut peluang. Betul. Sebagai seorang mahasiswa, kita berada dalam UiTM, dia adalah banyak privilege yang kita dihidangkan. Jadi dalam tempoh, ada yang tahun akhir, ada yang tahun 2, ada yang tahun 1. Gunakan peluang ini sebaik mungkin, untuk kita mendapat satu peluang untuk kita, pertama, mengejar ilmu. Kedua, kita dapat peluang untuk mengenal kita punya pensyarah-pensyarah dan warga. Kerana mereka ni adalah pendidik. Betul? Okay? Kerana orang kata kalau kita berkawan dengan orang yang wangi, kita akan wangi. Okay? Begitu juga yang ketiga, yang kita ada peluang, privilege, facility, infra yang kita ada. Manfaatkan. Contohnya, hari ini peluang sebagai seorang MPP, kan? Peluang sebagai seorang ahli dalam persatuan, kelab, ataupun dalam program sebagai seorang mahasiswa. Itu sebenarnya peluang kita untuk kita dapat akses. Kalau saya ingat kata-kata Profesor, kita punya yang berbahagia Datuk Profesor pengurusi LPU dan juga yang berbahagia Datuk VC. Apa dia sebut? Pelajar ni, mahasiswa ni mempunyai akses yang besar, peluang yang besar. Anda boleh pergi mana-mana. Okay? Maksudnya, gunalah peluang ini untuk rangka merancang, ya, untuk kita pergi expose, ya, pengalaman-pengalaman di luar negara, untuk dengan mengikuti program-program atau membuat program-program kerjasama dengan syarikat, dengan industri, dengan persatuan-persatuan dan kelab di luar sana. Kerana ini akses yang hanya ada untuk seorang yang bergelar pelajar. Betul. Sebab itu sukalah saya menyatakan sekali lagi, mengingatkan, ya, kepada siswa-siswi, guna peluang ini. Ya. Jadi podcast ini saya rasa sangat eksklusif sebab dia akan memberikan, ya, bagaimana keyakinan, ya, macam saudara Nas pernah menduduki dan yang ada depan bersama dengan saya ni, dan menjadi seorang pemimpin mahasiswa dan mahasiswi. Jadi itu bukan semua orang dapat, Nas. Betul. Saya percaya. Dan bagi siswa-siswi yang ada di luar sana, anda juga mempunyai peluang yang besar. Betul. Jadi gunakanlah peluang ini. Ya, InsyaAllah kita sebagai seorang yang mewakili pengurusan kampus dan juga UiTM amnya, sukalah kita sentiasa menyokong, ya, segala perancangan yang baik mengikut prosedur-prosedur. InsyaAllah, ya, kita akan menyokong, ya, untuk membantu perkembangan pelajar, perkembangan mahasiswi, dari sudut kepimpinan, dari sudut kesohanan, keusahawanan, kesukarelawanan, dan juga kebajikan. Itu yang paling penting. Jadi Nas, saya rasa panjang dah, Nas. Nas kita dah bincangkan, insyaAllah. Okey, Prof. Saya ingat
yang mana 3 diri Prof, yang mana amanah, cool dan juga orang kata kebersamaan. So insya-Allah kalau dengan ketiga-tiga ini mempunyai ataupun boleh build up kita punya leadership skill yang terutamanya mahasiswa-mahasiswi kat luar sana. Dan insya-Allah untuk pengetahuan semua hadirin dan hadirat, orang kata penonton kat luar sana, ini merupakan podcast yang pertama kalinya dalam sejarah UiTM itu sendiri, yang mana student bersama dengan pihak pengurusan bersama kita menyatakan pendapat ataupun kita berbual, berdiskusi berkenaan tentang fasiliti ataupun masalah-masalah yang di luar sana lah. So UiTM lain dah buat seperti contoh ada di UiTM Negeri Sembilan dan sebagainya. Tapi kita sebagai di UiTM Melaka, kita mengorak langkah yang lebih jauh, yang mana kita memanggil orang kata istimewa daripada pihak pengurusan sendiri untuk turun bersama-sama dengan kami untuk podcast kali ini, ataupun orang kata podcast yang terakhir lah bagi sesi orang kata MPP UiTM Cawang Melaka 2022-2023, yang mana episod yang terakhir ini membawa kenangan 1001 kenangan kepada kami, khususnya MPP sesi 2223 bersama dengan pihak pengurusan sendiri, iaitu Profesor Madya Teknologi Dr. Mubarak Siti bin Zaini. So insya-Allah banyak perbualan ataupun banyak sebenarnya pengajaran yang kita dapat ambil daripada Prof sendiri, dan semoga penonton-penonton di luar sana, mahasiswa-mahasiswi khususnya dekat UiTM Cawang Melaka di luar sana, ambillah seberapa banyak mungkin pengajaran dan juga orang kata input-input yang positif supaya kita boleh gunakan dalam kehidupan kita, Prof. InsyaAllah sekian saja untuk episod pada kali ini. Kita akan bertemu, mungkin akan bertemu episod yang akan datang, ataupun orang kata season yang kedua. Dan tamatlah untuk season yang pertama 10 episod kita untuk podcast MPOV The Untold Story, podcast MPP UiTM Cawang Melaka. Yang mana mungkin season yang kedua anda akan melihat tampil dengan pelbagai lagi topik-topik yang menarik dan orang-orang yang baru. So mungkin kami sampai di sini saja perkhidmatan kami, dan mungkin anda akan di luar sana akan berjumpa ataupun bersama-sama dengan orang yang lebih baru, lebih arif, dan mungkin season kedua lebih menarik untuk MPOV The Untold Story, podcast UiTM Cawang Melaka. So sekian saja daripada kami. Terima kasih Prof kerana sudi hadir untuk podcast UiTM Cawang Melaka. InsyaAllah terima kasih banyak yang kerana semua yang sudi menyokong kami daripada awal episod yang pertama hingga akhirnya, dan insyaAllah doakan untuk MPP akan datang dan juga season akan datang lebih menarik, lebih eksklusif dan juga lebih istimewa untuk penonton-penonton, khususnya mahasiswa-mahasiswi UiTM Cawang Melaka. Sekian daripada kami berdua. Terima kasih Prof sekali lagi, dan bye-bye. Assalamualaikum. MPOV The Untold Story will wrap up in 3, 2, 1. Bye. Kau hanya perlu bertahan apabila pihak lawan tertawakan kemampuan. Kualitas kan jadi